Assalamualaikum, apa khabar Malaysia? Anda bersama kami di rancangan Apa Khabar Malaysia, bersiaran secara langsung dari Wisma bernama 1 Ogos 2022, bulan yang baru, juga merupakan bulan kemerdekaan. Hari ini saya ditemankan. Saya Dina Syazali akan menemani anda selama lebih kurang 1 jam ni. Banyak cerita-cerita menarik untuk kita kongsikan. Kita akan recap juga apa yang berlaku pada bulan Julai lepas. Dan pastinya kami akan bawakan pelbagai perkembangan menarik dalam negara kita. Ada teater musikal tu nanti saya nak melipuri, ataupun sebab kita ni baru-baru ini bila kita ada filem yang berkaitan tentang sejarah ni makin ramai mendapat sambutan. Maka perkembangan itu semakin menarik dan semuanya kita bincangkan semuanya selepas ini. Dan masa sama juga kita nak menyimak apa yang berlaku pada tengah malam semalam. Satu berita yang mendukacitakan bagi kita dan kita cukup hibur atas pemergian seorang insan yang banyak memberikan jasa kepada negara kita ini. Betul. Kita dikejutkan dengan berita bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim yang telah pun meninggal dunia malam tadi. Beliau merupakan Menteri Besar Selangor dari tahun 2008 hingga tahun 2014 dan banyak berjasa kepada rakyat Selangor khususnya. Allahyarham jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara untuk dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Seterusnya, atas titah dan limpah kurnia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, jenazah Allahyarham akan disemadikan di Masjid Diraja Alam Shah Seksyen 5. Kami, tenaga produksi Apa Khabar Malaysia dan juga warga bernama mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan juga semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, dalam masa sama juga selepas ini kita meninjau apa yang berlaku pada bulan Julai lepas. Bila sebut tadi bulan Ogos kan, bila bulan Ogos ini tidak lari daripada bulan yang cukup memberikan semangat yang lain macam. Betul. Ini berkaitan tentang sambutan bulan kebangsaan pada bulan ini, tetapi pelancaran telah pun dilakukan pada 30 Julai lepas di Dataran Putrajaya. Bercakap soal pelancaran bulan kebangsaan juga Kibar Jalur Gemilang 2023 cukup meriah dilakukan 2022. Okay, maaf kita saya. masih tahun ni lagi ya. Masih lagi 2022. Kita tengok bagaimana pada sambutan tersebut cukup meriah dengan pelibatan begitu ramai keluarga Malaysia yang turut hadir bersama-sama. Ini soalan Cipu Mas lah kepada Pasha. Ya, Jalur Gemilang, siapa yang menciptakannya? Alamak. Okey. Sebenarnya Jalur Gemilang ini telah pun diciptakan oleh Muhammad bin Hamzah dalam satu pertandingan yang dianjurkan oleh negara pada ketika itu. Dan dia mempunyai revolusi juga sebenarnya ketika awal pertama masa itu kita belum lagi mempunyai gabungan Malaysia secara menyeluruh dengan pelibatan beberapa wilayah, ada 11 saja ketika itu. Maka ketika itu jalur dia ada 11 saja. Kemudian pada 16 September 1963 kemudian ada penambahan negara kerana kita telah membentuk sebuah negara persekutuan Malaysia, maka ada penambahan itu jadi 14. Itu sejarah ringkasnya. Dan saya tertarik bila cakap soal bulan kemerdekaan ini. Kalau dahulu tu kibaran Jalur Gemilang tu di mana-mana. Betul. Kalau kat kereta tu lagilah kan, setiap kereta kalau boleh ada Jalur Gemilang tu. Betul, di mana-mana, di rumah, pagar rumah, atas kereta, lori, bas, segala macam kita akan nampak Jalur Gemilang. Jadi itulah kerana itu pelancaran bulan kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang telah pun diadakan. Sebenarnya pelancaran itu telah diadakan di Putrajaya semalam dan akan berlangsung sepanjang bulan sehingga 31 Ogos, di mana perayaan bulan kemerdekaan ini akan diadakan di Dataran Merdeka. Dan bukan itu sahaja, kemuncak perayaan bulan kebangsaan ini akan berakhir di Melaka, di mana kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September yang akan datang. Betul, ambil semangat itu, kibarkan Jalur Gemilang tersebut di kereta-kereta selepas ini boleh kita lakukan. Nak cari bendera kecil ya, betul, kita boleh lakukan. Dan masa sama juga, ini perkembangan baik berkaitan tentang ekonomi negara kerana dikabarkan ekspor Malaysia lebih berdaya saing dengan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat kerana melihatkan kepada tindakan dilakukan oleh Fed ataupun persekutuan daripada Amerika Syarikat. Bank Amerika Syarikat dalam reserve persekutuannya telah pun menaikkan kadar faedah yang dikabarkan akan memberikan manfaat kepada dolar Amerika Syarikat secara tidak langsung ya, yang akan membantu kepada ekspor Malaysia lebih berdaya saing. Ini menurut daripada kata ahli ekonomi, iaitu Saudara Muhammad Siddiq Jantan yang merupakan Ketua Pendidik Kekayaan dan Penasihat UOB Kay Hian Wealth Advisor Sdn Bhd, kerana kadar faedah Amerika Syarikat itu telah pun dinaikkan kepada 75 mata asas, sekaligus ia boleh membantu kepada kadar aliran keluar asing kepada pelabur ini secara tidak langsung memberikan pulangan cukup tinggi kepada negara. Kalau diikutkan sekarang ini disebabkan kerana inflasi yang berlaku di dalam negara dan juga bersifat global telah pun meningkatkan kadar keadaan semasa dan juga dolar Amerika Syarikat. Dalam masa sama juga melemahkan ringgit Malaysia
tetapi diharapkan dengan berlakunya peningkatan kadar faedah Amerika Syarikat ini secara tidak langsung boleh membantu untuk mengurangkan kepada jumlah ataupun kadar mata wang negara kita. Maka bila kadar mata wang kita meningkat, ia secara tidak langsung akan membantu kepada ekspor negara. Sebab import sekarang ini bagi Malaysia berada dalam keadaan cukup tertinggi, maka kita perlukan pertimbangan atau balancing dalam ekonomi untuk membantu kepada hasil pendapatan bagi negara. Ini antara yang boleh saya kongsikan, dan masa yang sama juga bercakap soal harga barang ini ataupun inflasi ini, kalau ada mana-mana pihak yang melakukan kemungkaran, saya kira kemungkaran kerana meningkatkan kadar barangan daripada yang sepatutnya, maka boleh ramai-ramai kita membuat aduan kepada pihak bertanggungjawab melalui hotline mereka di talian 1800 886 800 ataupun melalui email iaitu di e-aduan@kp-cp.gov.my ataupun boleh saja pergi kepada kp-cp. Saya sebenarnya suka bila saya bertemankan dini sebab banyak yang saya belajar berkenaan ekonomi. Okey. Baiklah, kita teruskan rancangan kita hari ini. Kita nak tengok ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke bilik berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz diumumkan sebagai Bendahari Barisan Nasional yang baharu menggantikan Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus. Pengumuman itu dibuat oleh Pengerusi BN Selangor Tan Sri Noh Omar ketika berucap pada Majlis Penutup dan Makamalang Konvensyen BN Selangor di Shah Alam di hadapan Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi. Pelantikan Tengku Zafrul adalah antara usaha untuk menawan semula negeri itu. Bagaimanapun, ketika ditanya mengenai kesediaan beliau untuk menjadi calon BN pada PRU ke-15, ini jawapan Tengku Zafrul. Itu terpulang kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional. Calon ke tak calon, yang penting ialah kita bersama untuk memastikan insya-Allah kita dapat menang kembali lah pada Barisan Nasional. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim meninggal dunia pada 11.08 malam tadi di Hospital Kardiak Vaskular Sentral Kuala Lumpur. Jenazah Menteri Besar ke-14 Selangor itu akan dibawa ke Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara untuk dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Atas titah dan limpah kurnia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah, jenazah Allahyarham akan disemadikan di Makam Diraja Shah Alam, Seksyen 5 Shah Alam. Allahyarham yang merupakan anak jati jeram Kuala Selangor meninggalkan seorang isteri iaitu Puan Sri Salbiah Tunut, 4 anak dan 2 cucu. Perkembangan Sukan Commonwealth 2022. Selepas kejayaan merangkul 2 pingat emas menerusi angkat berat, kini tiba giliran Muhammad Eri Hidayat menaiki podium dalam kategori 73 kg lelaki. Atlet negara berusia 23 tahun ini cuba mencabar kedudukan pingat emas namun tidak berjaya mengangkat bebanan 176 kg di percubaan terakhir dalam kategori clean and jerk. Eri yang merupakan anak bekas jago angkat berat negara Hidayat Hamidun terpaksa berpuas hati melakukan angkatan bebanan keseluruhan 303 kg. Saya janji ke ayah saya dapat emas. Tapi saya dapat silver je, maafkan saya ayah. Terutamanya semua peminat sukan angkat berat di Malaysia dan jurulatih-jurulatih saya daripada saya kecil sampai besar. Saya minta maaf lah. Saya tak dapat tunaikan janji kali ini. InsyaAllah 4 tahun lagi. Malaysia gagal menyaingi kehebatan Nigeria apabila selepas tumpas 2-3 dalam aksi peringkat suku akhir acara berpasukan lelaki di National Exhibition Centre. Mata pertama Malaysia berjaya dihasilkan gandingan Chong Javen Wong Kishen yang menewaskan Ahmadi Omeh Bode Abidun sebelum Nigeria menyamakan kedudukan.
Skuad negara kembali ke depan selepas Wong Ki Shen menang ke atas Bodai Obidun menjadikan kedudukan 2-1. Leong Chi Feng sekali lagi turun dalam acara perseorangan namun gagal menghadirkan mata. Chong Javen pula gagal menyerap tekanan sekaligus menyaksikan Malaysia gagal ke separuh akhir. Saksikan laporan lanjut dalam buletin bernama pukul 1 tengah hari nanti dan layari bernama.com. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, kembali semula dalam Perkhabaran Malaysia. Bila kita bercakap tentang kemajuan sebuah negara, perkara yang tak boleh kita nak pinggirkan adalah bagaimana kita membangunkan masyarakat sosialnya. Itu adalah perkara yang penting. Sebab kalau kita maju dari konteks teknologi semata-mata, walaupun kita dah merdeka cukup lama, tetapi kalau kita tidak membangunkan sosialnya juga, ia juga adalah seperti tidak berguna. Kerana akhirnya tamadun itu hasil daripada bagaimana pemikiran masyarakat, bagaimana kita bergaul. Itu adalah rahsia ataupun resepi utama sebenarnya bagi negara-negara yang bertamadun dan juga maju. Dan untuk bercakap tentang perkara ini satu usaha yang cukup murni dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai hati yang cukup murni juga, kerana tanggungjawab sebagai masyarakat sivil itu digunakan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang memerlukan. Ya, betul tu. Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu daripada Pertubuhan Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah. Saya amat gembira kerana beliau berada bersama kita pada hari ini. Datin Paduka Nurpiah Abdul Syukur yang merupakan timbalan yang di-Pertua Rakta ataupun Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah. Assalamualaikum, selamat datang ke studio kita buat pagi ini, Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya, Alhamdulillah. Dengan senyuman tu saya rasa banyak perkongsian-perkongsian manis ingin dikongsikan kepada kita. Sebagaimana beliau telah pun bersama dalam bidang ini cukup lama sebenarnya. Pertama sekali kita bercakap dulu tentang rumah ini ataupun Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah ataupun Rakta ini. Mungkin boleh kongsikan dulu kepada kita sejarah latar belakangnya dan bagaimana awal itu idea itu tercetus untuk menubuhkan sebuah pertubuhan amal seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, Rumah Amal Cahaya Tengku Ampuan Rahimah atau singkatannya Rakta telah ditubuhkan kira-kira 30 tahun yang lalu. Melebihi usia saya itu tahu. Ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Yang amat mulia Tengku Puteri Nur Zehan, iaitu adinda kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, berhasrat untuk menubuhkan rumah ini di atas kesedaran belas kasihan beliau akan anak-anak yang kurang bernasib baik. Ya, jadi satu pungutan derma telah dijalankan pada tahun 1990. Ya, semasa yang Duli Yang Maha Mulia Bonda beliau meraihkan ulang tahun yang ke-62. Ya, dana telah diperolehi di majlis tersebut yang dikira lumayanlah masa tu, kira-kira 1 juta. Dan dengan dana tersebut bangunan Rakta diwujudkan. Dan rumah itu mula beroperasi, iaitu mengambil masuk anak-anak pada tahun 1993. Ya. Selepas 3 tahun daripada tarikh mahkamah itu, sudah dikumpulkan anak-anak untuk bersama. Bercakap tentang fokus kepada pertubuhan ini, apakah fokus yang diberikan terhadap pertubuhan ini? Memang semata-mata untuk menubuhkan rumah amal ini dan seterusnya menjaga anak-anak di bawah jagaan kami. Jadi difahamkan Datin di Rakta ini adalah anak-anak perempuan sahaja yang diambil untuk duduk di rumah amal. Mungkin Datin boleh ceritakan sikit berapa jumlah anak-anak yang sedang yang menghuni rumah amal sekarang ni? Kalau dikira daripada peringkat awal, seramai lebih kurang 700 orang anak-anak telah duduk di Rakta. Dan hari ini sedih jugalah kalau saya nak sebutkan hanya 26 orang sahaja yang masih ada dengan kami. Ini adalah disebabkan anak-anak tu keluar masuk. Ada yang keluar oleh kerana ibu bapa atau waris yang dah mampu membela mereka, membesarkan mereka
dia keluarlah. Kita pun tak mahu juga sekat, ya, putuskan hubungan kekeluargaan anak-anak ini. Dan juga pada masa yang sama juga ada anak-anak yang masuk. Jadi proses keluar masuk inilah yang kira kami pun tak dapat nak perincikan betul-betul, ya. Tapi dalam satu masa tu, ya, tapi keseluruhannya adalah lebih kurang 700 orang. Bercakap juga tentang perkara ini, 700 itu cukup ramai sebenarnya. Usaha yang dilakukan oleh sebuah NGO juga merupakan salah satu usaha yang cukup baik. Cuma nak bercakap tentang soal anak-anak yang dimasukkan ke dalam rumah ini, nak tahu tentang latar belakang mereka. Adakah mereka ini terdiri daripada anak yatim sahaja ataupun mereka kurang berkemampuan? Dan kedua juga berkaitan tentang umur mereka. Adakah ini terbuka kepada umur tertentu sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam rumah ini? Sebenarnya mengikut konstitusi kami boleh mengambil masuk anak-anak berumur sekitaran antara 4 tahun hingga 17 tahun. Tapi hari ini kita mempunyai anak-anak yang kira dah bersekolah, sekolah rendah dan juga menengah. Dan mereka boleh tinggal di Rapta sehingga umur 17 tahun, iaitu selepas SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Mereka selalunya akan keluar dan balik ke pangkuan keluarga. Ya. Baiklah, selain daripada ada anak ini tinggal di Rapta dan bersekolah seperti biasa, mungkin Datin boleh ceritakan apakah antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka sepanjang mereka tinggal berada di Rapta ni? Ya, sebenarnya anak-anak ni dibesarkan seperti juga anak-anak lain di rumah. Kita cuba memberikan suasana rumah, ya, kepada anak-anak ini, dan kita cuba membesarkan mereka dengan sebaik mungkin yang kita mampu. Jadi seharian tu memanglah mereka ke sekolah, balik sekolah macam biasa, makan salat, ya, dan membuat kerja-kerja, ya, sekolah. Jadi sebelah petang tu mereka beriadah lah. Jadi sebelah malam pun mengulang kaji pelajaran. Jadi macam itulah kita terapkan nilai untuk berdikari. Jadi mereka adalah, kata orang, rutin-rutin nak basuh baju, kasut sekolah, ya, mengemas bilik dan tempat tidur, membersihkan bilik mandi diorang. Jadi tak adalah kita bergantung 100% kepada pekerja di Rapta. Ini bukanlah kiranya nak menyeksa dia orang, tapi ini adalah kemahiran hidup. Betul. Yang mereka perlu perolehi. Jangan nanti keluar daripada Rapta tak tahu langsung nak basuh pinggan makan pun tak tahu, nak siang sayur pun tak tahu. Betul. Jadi untuk melengkapi, ya, mereka dengan ilmu-ilmu kemahiran hidup ini, perlulah diasuh setiap hari. Seperti didikan di rumah lah, itu yang macam di rumah. Ya. Itu. Sudah hampir 30 tahun kewujudan Rapta ini. Pastinya seperti disebut tadi, keluar masuk itu perkara biasa dan mereka ini telah pun dididik banyak melalui rumah ini. Mungkin daripada kalangan anak-anak ini ataupun gadis-gadis ini, ada ataupun tidak kejayaan-kejayaan di sebalik daripada mereka yang mungkin dah keluar itu lebih berjaya. Mungkin daripada kalangan keluarga yang susah, tetapi bila akhirnya keluar, mereka ini telah pun menjadi penyumbang utama kepada masyarakat, kepada institusi keluarga. Bagaimana dalam konteks ini? Ada antara anak-anak kami dah kahwin, ya, dah berumah tangga, ada yang bekerja. Sungguh pun tak ramai yang berjaya sangat dalam hidup mereka, ya. Tapi alhamdulillah kita tak dengar pula ada kes-kes di mana anak-anak hidup melarat. Jadi kita andaikan mereka hidup, bukanlah kalau tak senang pun, tapi aman dan bahagia. Kita berdoa sepanjang masa, alhamdulillah, ya, untuk mereka berjaya dalam hidup. Berjaya doesn't mean you get rich, ya, sahaja, tapi kehidupan yang kira agak sempurna dan bahagia.
Jadi itulah sebenarnya harapan untuk anak-anak gadis ni, walaupun seperti yang Datin sebutkan tadi tidaklah berjaya ataupun kaya raya, tetapi selepas keluar daripada Rakta itu hidup selesa dan menjadi mungkin insan yang berguna dalam hidup mereka. Betul. Datin, saya difahamkan Rakta ni baru-baru ni telah membina Desta ataupun Dewan Serbaguna Tengku Ampuan Rahimah. Mungkin Datin nak ceritakan sedikit apa Desta ni, apakah tujuan dan fungsi Desta? Sebenarnya tadi saya tak menjawab soalannya yang anak-anak Rakta tu, ya. Apa program khusus khas yang diwujudkan untuk mereka? Boleh Datin silakan jawab dulu soalan yang tadi tu. Jadi kami ini berpendapat, ya. Sebelum saya lupa, yang dipertua Rakta adalah Tengku Puteri Nurzihan, iaitu adinda kepada Kebaudili Sultan Selangor. Ya. Jadi kata orang kita ni menubuhkan sesuatu itu kita cuba buat dengan sempurna. Betul. Jadi kita dapati memanglah tak semua anak-anak Rakta yang berjaya dalam bidang akademik. Dan justru itu Tengku Puteri berpendapat, ya, berpendapat kita harus bertanggungjawab, ya, bagaimana nak memperbaiki mereka, apa ruang-ruang yang boleh kita buat, ya, untuk membesarkan mereka dengan ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk masa depan mereka. Jadi selepas beberapa tahun kami beroperasi, ya, kami tubuhkan bengkel masakan. Mula-mula bengkel jahitan. Okey. Bengkel jahitan untuk mengajar anak-anak menjahit supaya ilmu ini dapat digunakan selepas mereka keluar dari Rakta. Betul. Malangnya setelah beberapa tahun, ya, kita membuat bengkel jahitan ini, kita dapati anak-anak tak berminat nak belajar menjahit. Walaupun mereka nampak mereka yang telah lulus dan diberi sijil oleh Rakta, sijil yang diperakui oleh Jabatan Kebajikan Negeri Selangor, Kebajikan Masyarakat, ya, Negeri Selangor, mereka tak berminat sangat, ya. Jadi kita pun hari ini menubuhkan lagi satu kemahiran, iaitu bakery, di mana anak-anak diajar membuat, ya, kuih muih, ya, dan biskut untuk, ya, yang boleh mereka gunakan untuk mendapat, pendapatan untuk menyara hidup mereka di masa hadapan. Hasil dari ilmu yang diperolehi, ya, kita dapat jual juga, ya. Lagi satu, kita nak terapkan juga nilai, ya, ni apa kata orang, berniaga. Keusahawanan tu. Keusahawanan, ya. Jadi kita buatlah jualan. Buat tu bukanlah secara kata orang komersial, akan tetapi yang boleh mereka tangani, ya. Jadi hari ini kita adalah jualan-jualan makanan sejuk beku. Beku sejuk. Sejuk beku. Makanan sejuk beku. Sejuk beku. Ya. Yang boleh dibeli dari Rakta. Jadi, ialah kemahiran memasak ni, sebagaimana yang kita ketahui, bukan saja belajar, simpan buku, ya, tapi nak dipraktikkan. Macam kita bawa kereta, kalau dah lama tak bawa tu kan kekok kan. Masak dia lagi teruk pula kalau tak pernah dibuat. Masuk lagi lah. Langsung tak jadi. Ya. Jadi itulah hasrat kami. Selain dari kita mendapat sedikit pendapatan untuk pembiayaan, ya, kelangsungan pentadbiran bagi perempuan. Itu antara strategi yang dilakukan. Seperti disebut tadi, ada wujudnya dewan seperti tadi kan, dan mungkin juga boleh kongsikan daripada hasil tadi, idea untuk mewujudkan kelas bakery masakan. Akhirnya juga tercetusnya buku di depan ini. Ini suatu perkara yang menarik sebab saya difahamkan tadi ianya terkandung dengan resepsi masakan. Sebab masakan ni kita memang tak boleh dah duduk diam sebab kita suka makan kan. Boleh kongsikan tentang dua inisiatif ini. Sebenarnya Amat Mulia Tengku Puteri sedar hari ini memanglah susah nak mendapatkan dana
yang diperlukan ya untuk kami menguruskan Rakta. Jadi dengan kesedaran itu, Yang Amat Mulia Tengku Puteri berhasrat untuk mewujudkan sesuatu yang akan mendatangkan ya faedah untuk Rakta. Timbullah hasrat untuk membina Desta. Ya, Dewan Serbaguna Tengku Ampuan Rahimah. Di atas cadangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kekanda beliau, ya, satu buku masakan telah diusahakan oleh Yang Amat Mulia Tengku Puteri Nurzihan. Ya, jadi buku ini adalah satu buku masakan yang istimewa, mengandungi resipi-resipi dari arwah bonda beliau, Duli Yang Maha almarhumah. Seperti masa ke istana ni. Ya, boleh, betul. Datin? Sila. Ya. Boleh juga. Jadi buku ini mengandungi resipi-resipi almarhumah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Rahimah sendiri, dan pernah disajikan di jamuan-jamuan dan banquet yang diadakan di Istana Alam Shah. Jadi sayanglah kalau resipi ini disimpan sahaja. Jadi Tengku Puteri berpendapat eloklah dikongsikan bersama rakyat jelata. Setelah siap, buku ini pun dilancarkan di Istana Alam Shah juga, ya, dan buku ini mula dijual. Ini dijalankan pada tahun 2016. Ya, 2016, kira 7 tahun yang lalu. Jadi perolehan dari jualan buku masakan ini agak lumayan juga. Dapatlah lebih dari 1 juta. Alhamdulillah. Tapi tak cukup juga kalau nak membuat sebuah dewan. Betul. Oleh kerana ya, hari ini kos semuanya meningkat naik. Betul. Termasuklah kos pembangunan ya. Alhamdulillah dengan usaha Yang Amat Mulia Tengku Puteri yang sentiasa gigih ya memastikan ya kelangsungan hidup Rakta, anak-anak Rakta ya. Beliau telah memohon pertolongan dari Yang Berbahagia Tan Sri ya, Syed Mukhtar dari Al-Bukhari Foundation, dan Yang Berbahagia Tan Sri telah bermurah hati membiayai kos pembangunan Desta keseluruhannya. Desta ini boleh digunakan sebagai kalau fasiliti untuk disewakan atau bagaimana sebenarnya? Memanglah tujuan utama itu untuk mendapatkan dana dari sewaan dewan tersebut. Dewan pelbagai gunalah ini. Ya, jadi saya sebutkan ya, antara ya majlis-majlis yang boleh digunakan ya dari sewaan dewan ini, majlis nikah kahwin, ya, majlis hari jadi, ya, dan majlis korporat-korporat, ya, seperti seminar, ya, dan juga sekolah-sekolah boleh juga menggunakan Desta untuk katalah hari pemberian hadiah, ya. Dan juga convocation di sekolah istiadat kan, convocation sekolah kan ada buat convocation kan, tak ada dewan, boleh gunakan dewan ini juga. Yes. Yalah, memanglah kita terpaksa lah kira menyewakannya. Tak dapatlah nak bagi percuma. Tapi akhirnya sewaan ini akan membantu kepada tabung kita ini. Dia bukan untuk kegunaan sendiri, tetapi untuk kegunaan masyarakat. Ya, semuanya akan disalurkan. Semua pendapatan dewan akan disalurkan ke Rakta untuk pembiayaan ya anak-anak kami. Jadi seperti berbelanja sambil beramal. Yes, betul. Jadi itulah yang saya nak terapkan. Kalau tempat lain tu kita sewa, dia orang pun mencari untung kan. Tapi kami di sini menyewakan bangunan sambil mereka penyewa boleh bersedekah ya untuk keperluan anak-anak. Kami perlukan dana, bukan saja untuk kata orang membesarkan anak-anak dari segi of course makan tu diberi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi lain-lain keperluan seperti kan
pembayaran sekolah, belanja saku hari-hari Betul. pun. Ini juga adalah membantu kepada kelangsungan Yes, mereka. dan selain itu kita perlu membayar gaji mereka-mereka yang bertugas di Rapta. Semuanya berkaitan dengan pembesaran anak-anak. Dan yang paling mustahak ialah bangunan kami dah berumur kira-kira 30 tahun. Oleh itu banyaklah Kekurangan infrastruktur itu dan semua itu perlu. pembaikan yang yang perlu perlu dilakukan. dijalankan. Dan ini bukannya murah. Hari ini ya nak buat ya. Itu antara usia yang dilakukan dan untuk membantu seperti tadi 30 tahun usia bangunan tersebut kita nak baik pulih Betul. dan Yes. memerlukan orang-orang awam di luar ini untuk membantu mereka bersama-sama bagi memastikan supaya usia 30 tahun baru itu dapatlah kita cantikkan lagi dan dapat digunakan secara menyeluruh. Dan anda sebenarnya boleh untuk bersama-sama kita seperti bagaimana anda lihat di Kasih TV ketika ini untuk membantu pertubuhan Rumah Amal Cahaya Tengku Abang Rahmah ataupun Rapta ini melalui bank account Bank Muamalat Malaysia Berhad. Ramai-ramai kita membantu kerana bila kita membantu masyarakat ini akhirnya berbalik kepada masyarakat juga dan ianya bukanlah sesuatu yang merugikan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan di atas Boleh saya kesudian bagi bersama. maklumat penting Ya, sikit. boleh. Ya, ada masa ya. Jadi Dewan Desta ni ya. Desta ini bukan sahaja dia mempunyai dewan tapi fasiliti juga dilengkapkan. Seperti tempat penyediaan makanan, bilik sembahyang, bilik menanti dan di bahagian atas ya dewan ada ruang untuk kita kalau kenduri kahwin nak buat nikah pun boleh di atas. Jadi lengkaplah segala-galanya dewan Yes, ni. yes. Alright. Dan lagi satu tadi disebutkan kalau ada yang berminat untuk menyumbang ya bolehlah buat melalui ya online talian ya. Lebih mudah dan cepat. Lebih mudah dan cepat. Okey, ini Bolehlah membantu sangat-sangat. gunakan ya talian kami di apa namanya? Ada rasanya nombor tu ada Bank tertera Muamalat. di Ada tak ada. tertera? Cepat ambil, Ada, ya? ambil telefon, Yes. tangkap gambar di skrin Yes, sekarang ini. yes. Boleh Yes. hubungi terus, Ya. ini dapat membantu. Nombor Okey. akaun saya sebutkan nombor Okey, boleh. akaun Rapta di Bank Muamalat adalah 120 60,000 615718. Okey. Ya. Okey. Dan tadi kita sebut berkenaan Desta yang akan dirasmikan pada 4 hari bulan Ogos ini. Betul. Dalam masa 2-3 hari lagi ya. Okey. Akan dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor. Ya, Baiklah, terima kasih Sultan Datin. Syarifuddin. Banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menceritakan tentang Rapta dan Desta. Kita nak berhenti berehat seketika dan akan kembali sekejap saja lagi. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dini, saya sebenarnya kan dah lama dah tidak menonton teater-teater. Itu sebenarnya antara favourite saya tu. Saya memang pun suka juga, tapi menyaksikan sebab teater. punca utama sebab pandemik lah kita susah nak Betul. pergi. Tapi sekarang ni bila dah tak pandemik tu saya difahamkan makin meriah industri Betul. kreatif itu. Banyak sebenarnya persembahan-persembahan secara langsung ini dilakukan dan hari ini kita bawa satu lagi seni kreatif bersama dengan kita dan pasti sebab teater itulah punya berkaitan dengan teater juga kan. Betul. Jadi kalau baru-baru ni kita dilanda gelombang mat kilau, jadi ini nak kata kesinambungan pun taklah, tapi tema yang sama berkenaan sejarah, berkenaan legenda juga. Kita ada teater musical Moyang Saleh yang akan dipentaskan pada hujung bulan ini di Istana Budaya. Jadi untuk hari ini kita ada Encik Rosli Mansur yang merupakan pengarah musical Moyang Saleh dan juga Datuk Ahmad Tamimi Siregar memegang watak sebagai Moyang Saleh. Watak utama ni lah. Watak utama ni. Ini memang kita tak perlu nak perkenalkan dengan lebih lanjut lagi lah. Memang siapa-siapa yang tengok wajahnya memang dah kenal. Betul. Selamat datang ke studio kami untuk hari ini untuk kita bercerita sedikit tentang teater musical Moyang Saleh. Jadi difahamkan teater musical Moyang Saleh ini merupakan teater yang pertama akan dipentaskan di Istana Budaya selepas dah berapa Pandemik. tahun selepas pandemik ni. Teater ya. Ya, yang pertama Itu teater yang pertama. dipentaskan di Istana Budaya juga di Malaysia tu saya tak pastilah. Tapi rasanya sudah ada teater-teater yang kecil yang ya. sudah dipersembahkan. Tapi teater yang berskala besar ya, yang pertama di Istana Budaya.
Saya nak bertanya dulu sebelum kita bercakap soal teater ini kan, sebab saya tengok Moyang Saleh, saya terus teringat lah sejarah-sejarah lama kan. Tak tahu kita nak bagi confirmation, takut saya salah faham ke kan. Adakah ini berkaitan tentang sejarah di Negeri Sembilan? Kalau tidak salah saya, Moyang Saleh terkenal di kawasan Jelebu kerana disebabkan faktor sejarah yang cukup lama dan ianya banyak bukti-bukti lisan malahan dibukukan dalam satu buku Kejelebat Kejelebu juga tentang perkara ini. Adakah ini berlatar belakang daripada sejarah di Negeri Sembilan ini, bagaimana? Ya, betul. Benar sekali bahawa Moyang Saleh ini berlatarkan sejarah di Negeri Sembilan. Terutamanya tokoh ini berasal daripada Jelebu, Negeri Sembilan, yang mana kemudiannya perjuangan Moyang Saleh ini membebaskan Jelebu dan juga selepas itu Rembau dan daerah-daerah lain daripada pemerintahan negeri Johor. Masih betul lah tu. Negeri Sembilan ni, kisah daripada Negeri Sembilan ni. Nak cakap Negeri Sembilan ke? Saya bukan Negeri Sembilan. Dan kita pasti nak bersama dengan pelakon utama. Ini satu tanggungjawab cukup besar kerana kita mementaskan satu teater ataupun persembahan melibatkan tentang sejarah. Maka ia suatu perkara yang cukup berat, khususnya bagi peminat-peminat teater dan juga peminat-peminat sejarah lama kan. Pasti mereka akan tengok boleh ke tidak membawa watak yang cukup besar ini. Ini kita bersama dengan individunya, iaitu Dato' Ahmad Tamimi. Dato' Tamimi, dalam konteks ini bercakap soal menjadi pelakon utama, memegang watak yang cukup berat saya kira sebenarnya. Di awal ni ketika dapat awal-awal tu kan, tawaran daripada pengarah tu, anda diberikan watak selaku Moyang Saleh. Ketika itu bagaimana perasaan diberi tanggungjawab besar ini? Yang beratnya adalah badan saya. Misi utama yang perlu saya buat ialah akan menurunkan berat badan supaya tidak penat. Walaupun usia baru 27, tetapi stamina insya-Allah. Insya-Allah. Nampak memang 27. Baru 27, muda sangat lagi. Jadi misi pertama saya ialah untuk menurunkan berat badan. Dagu 2 lapis ni terus ni cuma dijeling-jeling je, nak tegur tak berani. Jadi itu misi pertama akan saya buat. Dan yang kedua ialah untuk membagikan waktu saya yang terlalu padat bagi tumpuan kepada Moyang Saleh, dan insya-Allah saya tidak akan mengecewakan beliau. Dan ini merupakan kerja besar setelah sekian lama, selain pada filem saya yang baru ini. Insya-Allah Moyang Saleh akan jadi kenyataan pada 26 Ogos nanti. Latihan sedang giat dijalankan setiap hari, berkelompok-kelompok mengikut sistem latihan yang dibuat oleh Saudara Rosli, supaya tidak memberatkan setiap orang datang pada waktu yang sama. Jadi ada staggered rehearsal dipanggil ataupun pocket rehearsal. Berat yang lagi satu ialah kerana naskah ini naskah sejarah yang berkaitan dengan luak Jelebu ketika itu, yang membebaskan bukan sahaja Jelebu tetapi luak yang 4 yang lain dari kongkongan ataupun di bawah pemerintahan zaman Sultan Abdul Jalil Johor. Itu antara menariknya respon awal diberikan selain daripada persiapan diri sendiri. Sejarah tadi itu sebab saya baca juga ada sejarahnya ya. Ini satu sejarah yang cukup berat juga sebenarnya untuk memfahamkan masyarakat dan mengambil kira tentang banyak faktor tentang perkara ini. Saya tak sabar nak tengok bagaimana. Ya, sebenarnya sejarah tu faktanya sekian-sekian. Tetapi apa yang diangkat oleh Saudara Rosli nanti adalah spektakular yang dan kekaguman yang dimiliki oleh Istana Budaya akan cuba digunakan, dimanfaatkan supaya menjadi satu elemen kekaguman wow kepada penonton. Itu saja. Lakonannya masih dipegang ramai oleh pelakon-pelakon yang ada nama bagus-bagus semuanya. Saya ingin mencelah tentang beratnya tadi. Datuk Tamimi perlu menurunkan beratnya juga. Kerana ada sebab-sebab tertentu, ada adingan terbang. Dan kabel tu hanya tahan 80 kg. Okey, itu antara sebab kenapa kena tadi turunkan berat tadi tu. Okey. Jadi banyak adegan-adegan terbang menggunakan mekanisme yang ada di Istana Budaya, juga diiringi oleh 4 pahlawan dia tu pun akan terbang juga. Jadi kalau tak boleh sampai berat yang dikurunkan tu, hanya 4 orang je yang terbang. Kalau saya terbang nanti runtuh siling tu. Tak sabar nak siasi yang cukup menarik ni. Saya nak tanya pada Tuan Pengarah lah sebenarnya. Bila kita bercakap tentang pementasan teater ni, memang dia sesuatu yang sebenarnya sangat teknikal, dan mungkin dari pihak penonton dia tak berapa sedar betapa susahnya, payahnya kita nak adjust stage dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan sedikit cabaran
dalam teater musikal Moyang Saleh ni sendiri, apakah mungkin kelainan teknikal yang akan dibawa ke pentas dan sebagainya? Baik, sudah tentu teater itu dipersembahkan secara langsung, berbeza dengan filem. Ada teknik-teknik, trik-trik yang filem boleh buat, yang mana teater ada perkara-perkara yang tak mampu dilakukan kerana dipersembahkan secara langsung. Jadi trik untuk terbang itu memang real kita buat. Ya, kita ambil teknologi itu daripada luar negara, bawa ke sini kepakaran tersebut, yang mana kita akan lihat sendiri 5 pahlawan itu akan terbang. Jadi ini memang memerlukan satu teknologi yang tinggi, dan kalau kita lihat baba ataupun tali-tali yang nak digantungkan di dewan tersebut memerlukan kepakaran juga supaya nanti tidak ada pertelagahan, maksudnya pertindihan sehingga berlaga. Kemudian antara lain juga, antara teknik-teknik yang memerlukan kepakaran, bagaimana nanti apabila kita lihat istana itu bergoyang. Kemudian api menyambar, kemudian lansi terbakar. Kemudian bagaimana tanah itu digali sedalam sebesar kawah. Jadi antara teknik-teknik tersebut memang sukar untuk direalisasikan, memerlukan satu kepakaran. Begitu juga bagaimana Datuk Moyang Saleh nanti akan membaling dastanya ke udara, kemudian bertukar menjadi payung. Harus kita gambarkan serial mungkin, dan hujan pun akan turun. Saya sambil dengar kan? pengarah bercerita ni, saya cuba membayangkan macam mana nak lakukan dalam bentuk teater. Kalau filem tu bolehlah trik itu dilakukan. CGI banyak. Ini bagaimana? Sesuatu yang kalau berjaya ini cukup hebatlah. Dalam masa satu saat saja Moyang Saleh hilang. Beliau muncul dalam mimpi Sultan, kemudian dalam masa satu saat hilang terus. Penonton akan lihat, hilang. Tak perlu menggunakan lampu berkelip ke padam sekejap, tak perlu. Saya rasa mungkin daripada penceritaan ni sendiri pun saya dah boleh gambarkan atau bayangkan ini antara teater mungkin yang pertama kali yang menggunakan teknik-teknik seperti ini di atas pentas. Pementasan musical biasanya ceritanya biasa, cuma yang menjadikan aspek wow itu ialah spektakular yang dipentaskan, dipaparkan di pentas. Jadi dengan ada beberapa teknologi baru, insyaAllah akan kita berikan satu lagi spektakular baru. Kalau zaman dulu, kalau orang menonton Miss Saigon, kagum melihat helikopter turun backstage, kemudian helikopter itu terbang balik, dan kemudian ada beberapa lagi pula apabila seperti Les Miserables, apabila Phantom Opera, apabila chandelier masuk dalam stage daripada belakang, wow tu ke depan. Itu antara spektakular dulu, dan spektakular sekarang ini banyak juga dibantu dengan elemen-elemen yang lain. Jadi itulah yang memeningkan kepala director dan juga pengarah teknologi macam mana mengenai latihan akting dan sebagainya. Itu insyaAllah dianya biasa saja kerana dia dah akan sampai dalam konsep randai. Itu yang Cik Rusli, saya nak bertanya tentang satu perkara yang mungkin akan menjadi expectation ataupun tanggapan awal bagi mereka yang melihat iklan ini. Maka mereka mungkin akan ada satu tanggapan. Kalau bercakap soal filem ataupun teater pementasan berkaitan dengan sejarah ini, tidak bukan mereka akan cuba menggambarkan sebagaimana sejarah itu terbuku. Kalau dalam konteks Moyang Saleh ini, kita ada pembukuannya dalam buku Jelebat-Jelebu. Adakah ianya betul-betul 100% diambil daripada buku tersebut, ataupun ia adalah satu bentuk teater adaptasi? Baik, Moyang Saleh belum ada lagi dibukukan ataupun di-endorsement oleh ahli sejarah. Tidak. Tetapi saya merujuk kepada Dr. Firdaus, iaitu orang yang memegang salur silah ni yang ada di Jelebu, dan beliaulah pernah menulis tentang Moyang Saleh. Jadi kita mendapatkan maklumat, info-info daripada beliau, dan juga daripada yang teramat mulia Datuk Undang Luak Jelebu sendiri. Kita mendapatkan pandangan-pandangan beliau. Kerana ini cerita sejarah yang ada hubung kaitnya dengan kekeluargaan yang teramat mulia Datuk Undang. Jadi kita perlu berhati-hati apabila merealisasikannya perkara ini di pentas. Jadi alhamdulillah kami dah pun membentangkan melalui beberapa peringkat, dan pihak Luak Jelebu, Undang Luak Jelebu di sana alhamdulillah berpuas hati dan endorse supaya boleh dipersembahkan. Ini adalah salah satu kaedah yang dilakukan kepada pelakon.
Ini mungkin kerana cerita ini daripada Negeri Sembilan. Jadi saya nak tahu, adakah nanti ketika pementasan itu 100% digunakan bahasa dialek Negeri Sembilan ataupun ada campuran atau sebenarnya digunakan bahasa Melayu seperti biasa kita lakukan sekarang ini? Dia bercakap cara Negeri Sembilan lah, tetapi secara standard dia. Dia tak kira cakap Pilah ke, cakap Rambau ke, cakap Jelabu ke. Dia akan jadi standard negeri yang dipahami. Sebelum mungkin Saudara Rosli mahukan satu standardized, tidak bunyi Kuala Pilah, tidak berbunyi Jelebu, tidak berbunyi Rembau sangat-sangat. Walaupun hanya boleh difahami oleh orang yang tahu di situ saja perbezaan antara dialek ini, tetapi sebelum mungkin semuanya dikendaki bertutur dalam dialek Negeri Sembilan. Kecuali Dan saya untung kerana saya dibesarkan di Negeri Sembilan. Kelebihannya nilai tambah untuk pementasan. Tapi untuk yang pelakon lain, adakah semuanya daripada Negeri Sembilan ataupun ada gabungan daripada negeri lain? Baik, ini kalau dilihat lebih kurang 150 orang yang terlibat. Okey, pelakon tersebar di mana-mana negeri pun memang ada. Kalau kita katakan Hir Rahman, dia memang orang Kuala Lumpur. Hairi Safwan, dia orang Kedah dan sebagainya. Alung Aizandi dan sebagainya. Kelantan. Tetapi kita ada latar. Satu latar di Negeri Sembilan dan satu lagi latar di Johor. Jadi mereka yang latar yang berbeza ni akan mengambil peranan watak-watak di negeri Johor. Begitu. Baiklah. Saya juga difahamkan tadi kita ada sebut pasal ni lah, kalau buat filem lain, buat pementasan teater lain kan. Tapi rasa-rasanya ada bunyi-bunyi yang mengatakan ada pihak-pihak yang berminat pula untuk menjadikan teater Moyang Saleh ni sebagai filem. Ada benarnya desas-desus itu, tapi dia tidak lagi menjadi desas-desus, tetapi dia sudah menjadi satu perbincangan yang mana pihak penerbit eksekutif dan pihak penerbit sudah pun merancang untuk filmkan kisah Moyang Saleh ini. Tetapi perkara ini akan dibincangkan dengan lebih teliti dan detail selepas selesai saja persembahan inilah. Pada 26 hingga 31 Ogos selesai saja barulah bincang dengan kita detail. selesai satu-satu dulu. InsyaAllah dengan sambutan. satu beg tu kalau dah tutup, dah ada hasil tu, kita bongkar beg lain. Kalau bongkar dua-dua masa ni mau tengok lam. Betul. Itulah nak kena kurus sekali belajar lagi lah, tadi kan? kadang mudah-mudahan. Baik, di Puji ni juga bila kita melihat kepada usai dilakukan ini difahamkan hujung bulan ini nak bertanya tentang penjualan tiketnya dan juga harapan di sebalik pementasan teater ini yang saya kira di peringkat Perlis pastinya mahu sambutan yang cukup ramai datang kerana ini berkaitan sejarah kita juga kan. Betul. Dalam konteks ini bagaimana Datuk? Itu yang menguruskan tu admin. Kita hanya berharapkan kalau boleh semangat setelah mereka berkurung selama 2 tahun oleh kerana pandemik, seperti dapat kita lihat selepas berkurung 2 tahun apabila dipaparkan satu persembahan filem Mat Kilau, kebanjiran berlaku di panggung wayang walaupun kita dianggapkan dalam keadaan tenat, tetapi koleksi yang didapat di Mat Kilau seperti tidak ada tenatnya negara ini dan diharap juga itu berlaku pada Moyang Saleh kerana harga Moyang Saleh tidaklah semahal harga harga dia lain sikit, cuma oleh kerana ianya kecil maka dipohonkan kalau boleh setakat ini memang sudah agak memberancangkan. Jadi oleh kerana masanya masih lagi berjalan dan ianya boleh didapatkan melalui online dan sebagainya dan ada percentage kamarnya. Kalau first come first serve early bird InsyaAllah kalau dapat potongan sekian banyak juga. Dan kalau tak silap saya ada juga tiket di mana penonton yang boleh beli tiket di mana ada meet and greet dan juga supper bersama cast teater, betul ke tu? Ini standard sekarang ini sudah menjadi alhamdulillah menjadi trend di lokal negara kita. Walaupun benda ini sebenarnya dilaksanakan di luar dulu. Dulu kalau meet and greet ni kalau kita beza-bezakan hanya orang tertentu saja boleh meet and greet kerana certain payment yang dibayar per tiket pun hanya boleh buat meet and greet. Ada yang nanti mengamuk nanti. Tapi tak tahulah bagaimana pengurusan dibuat. InsyaAllah tidaklah terlalu menghampakan sebenarnya. Mungkin meet and greet itu berlaku di suatu suasana yang resmi, tapi yang tak resmi itu masih boleh lagi.
Betul. Baiklah, saya sebenarnya dah tak sabar. Pementasan ni akan diadakan 26 hingga 31 Ogos ya. Sesuailah dengan bulan kemerdekaan bulan ini. Kita nak jemput ramai-ramailah pergilah tonton musical Moyang Saleh yang akan diadakan di Istana Budaya Kuala Lumpur, dan tiket boleh didapati, ada link dekat skrin tu. Scan sekarang pun boleh. Scan sekarang pun boleh. Cepat-cepat beli tiket sebelum sold out ya. Saya pun tak sempat. Kejap lagi saya nak beli juga ni. Sebab saya pun tahu saya dah kena pergi Kita terus boleh pergi sekali. Kita boleh pergi sekali kejap lagi nanti. Dan juga kita doakan supaya pementasan yang akan berlangsung pada hujung tahun nanti, hujung bulan ini akan berjaya dilaksanakan. Itu yang tadi spekular tadi kan. Bahawa saya tak boleh bayang lagi sampai sekarang. Saya rasa macam saya ada idea. Sekarang saya macam tertarik sangat nak pergi tengok ni. I need to know how this is going to be. Okey, dalam masa baki beberapa hari ini lagi, pelakon khususnya lah kena sentiasa menjaga kesihatan dengan keadaan semasa ini yang banyak macam-macam virus ada. Semoga dipermudahkan insya-Allah, dan kita harapkan agar ramai-ramai yang akan datang dan dapat bawa anak-anak. Paling penting juga bawa anak-anak, kerana ini merupakan sejarah bagi negara, dan jangan lupa untuk kita terus memberikan sokongan kepada usaha anak tempatan ini untuk meneruskan legasi dalam bidang kreatif tanah air negara. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Encik Rosli dan juga Datuk Ahmad Tamimi sudi untuk datang ke studio dan menceritakan tentang teater musical ini. Memang saya tak sabar nak tengok. Betul. Baik, kita dah sampai penghujungnya sebenarnya. Itulah. Okay. Nak cakap banyak lagi, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya berkaitan pelakon dan sebagainya, tapi masa mencuburi kita. Namun tidak mengapa, kita akan berjumpa lagi pada hari esok seperti biasa jam 9 pagi. Akan bertemankan dengan kami dalam Apa Khabar Malaysia. Itu saja daripada saya, Dina Syah Salim. Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye. Selamat tinggal. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.